Agenda membangun Malaysia Madani tiada negeri dipinggirkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiada mana-mana negeri dipinggirkan walaupun berlainan ideologi politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pelbagai usaha dilakukan kerajaan perpaduan dalam meningkatkan ekonomi dan taraf hidup penduduk setiap negeri. Di Kelantan, pelbagai projek baik pulih premis kesihatan awam dilaksanakan dengan peruntukan RM9.3 juta. Selain itu, kerajaan prihatin terhadap isu banjir yang membelenggu rakyat Kelantan dan berhasrat merealisasikan penyelesaian yang ampuh. Saya nak rekod pada tahun ini 2023 berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Inilah tahun di mana paling banyak projek diluluskan di Kelantan. Jadi kalau sudah dengar pandangan-pandangan di sebaliknya, maknanya dia tidak mewakili fakta dan kebenaran. Beliau berucap pada Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di pekarangan Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru malam tadi. Perdana Menteri turut mengharapkan sokongan dan komitmen padu seluruh rakyat Kelantan dalam merealisasikan agenda membangun Malaysia Madani. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyatakan hasrat Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan sepenuhnya masalah bekalan air bersih yang dihadapi Kelantan sejak berpuluh tahun lalu. Saya tidak fikir wajar setelah lebih 60 tahun merdeka kita bergelut dan jadikan ini sebagai masalah politik yang tidak berkesudahan dan bebankan rakyat. Oleh demikian, saya ingin menyatakan ini pendirian kerajaan perpaduan. Kita akan cari dana, cuba cari penyelesaian, tapi mestilah dengan kaedah yang betul dan dengan kerjasama penuh daripada kerajaan negeri Kelantan. Tambah Datuk Seri Anwar, perkara itu sudah dipersembahkan kepada Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-5 dalam pertemuan bersama pihak Istana Kelantan. Sementara itu, Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil akui hubungan baik yang terjalin antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kelantan membuktikan terdapat banyak projek pembangunan bakal dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Terbuktilah pada malam ini bila diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, dan angka-angka yang disebut tu sangat jelas, jumlah dia berbilion-bilion. Jadi kita lihat Kelantan tidak tertinggal, dan hubungan yang baik itu sudah pasti manfaatnya yang akan dinikmati oleh rakyat akhirnya nanti, insya-Allah. Sementara itu, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berharap projek yang dirancang Kerajaan Persekutuan di Kelantan dapat dilaksanakan dengan jayanya, sekaligus memacu lebih banyak pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelaburan. Beliau yakin kerjasama antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan mampu membantu dalam memudahkan segala urusan berkaitan pembangunan di Kelantan. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani yang berlangsung di pekarangan Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru Kelantan menerima sambutan luar biasa dan lebih 15,000 rakyat negeri itu hadir pada acara kemuncak malam tadi. Sebanyak 3 buah kemah disediakan kepada orang ramai untuk menjamu selera dengan pilihan pelbagai juadah hari raya. Pengunjung yang hadir turut disajikan persembahan pentas, antaranya Dikir Barat, nyanyian artis tempatan Eddie Hamid dan combo PDRM. Mari ni sebab ada majlis hari raya, kan mesti kita mari dah. Sebab makan pun percuma. Alhamdulillah lah. Sebab hari kita tengok dari segi politik memang ada bertekan mulut lah. Tapi bila majlis lagu ni kita akan duduk satu semeja sepenuh untuk sambutan hari raya, mengeratkan silaturahim. Dengan kehadiran Perdana Menteri lah. Jadi ambil kesempatan dengan kehadiran Perdana Menteri ke Kelantan lah. Semoga kerajaan boleh membuat sesuatu yang terbaik lah untuk rakyat Kelantan. Sukalah makin dia banyak anak budak-budak kan suka lagu ni. Itulah. Bukan cuti sekolah. Cuti
Mesti sekolah ni kak bawa lah apa-apa dia orang ijaz lain nak gelai dah ledah dah. Mari pasal ini baru pertama kali nak jumpa Perdana Menteri. Okay, mari dengan siapa? Mari keluarga. Meriah dan harmoni. Program aktiviti Malaysia Madani at Dataran Merdeka dihadiri lebih 20,000 pengunjung. Jadi untuk bincangnya, terus bersama wartawan Syamimi Syarifan di lokasi. Silakan Mimi. Betul penganjur betul betul. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai. Aidilfitri Malaysia Madani at Dataran Merdeka merupakan anjuran Jawi bersama gabungan 120 masjid dan surau di wilayah persekutuan juga bersama pelbagai rakan strategik. Program dengan konsep serupa sejak ia dianjurkan pada 2019 telah memasuki tahun ketiga penganjurannya sejak pandemik COVID-19 melanda. Lebih manisnya apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut bersama memeriahkan penganjuran program pada hari ini. Malah semangat Malaysia Madani dapat kita rasakan dengan kehadiran puluhan ribu pengunjung daripada pelbagai bangsa, agama dan juga masyarakat dalam dan luar negara. Dan ketika ini kita bersama dengan tuan rumahnya iaitu Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib. Assalamualaikum Datuk Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Mak Zahid dan Batin. Baik, kita menyaksikan penganjuran pelbagai acara rumah terbuka. Jadi apa istimewanya penganjuran Aidilfitri Malaysia Madani at Dataran Merdeka tahun ini, Datuk? Alhamdulillah. Istimewanya ialah kita mengumpulkan 106 buah masjid dan surau di wilayah-wilayah persekutuan bersama dengan rakan strategik menjadikan jumlahnya 124 penggerai. Di mana pada kali ini kita sajikan makanan yang boleh menampung sehingga hampir 30,000 orang dan alhamdulillah ianya telah pun mencukupi sehingga sekarang ni masih lagi mereka boleh makan walaupun kita letak waktu 10 sampai 12 tetapi insyaAllah sampai pukul 1 rasanya masih lagi boleh memberikan makanan insyaAllah. Kita dapat saksikan tetamu juga dihadiri bukan sahaja daripada masyarakat beragama Islam, bahkan bukan Islam juga datang memeriahkan. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Itu salah satu daripada tujuan kita iaitu kita ingin menarik semua masyarakat tanpa mengira Islam ataupun bukan Islam untuk hadir dalam jamuan hari raya di Dataran Merdeka. Kalau sebelum ini kita lebih menunggu masyarakat datang ke masjid, tapi kali ini kita kumpulkan masjid dan surau Jumaat pergi ke Dataran Merdeka dan ia salah satu mesej bahawa masjid dan surau Jumaat adalah tempat yang terbuka untuk kita berkongsi, mungkin berkongsi kesenangan, makna berkongsi makan, berkongsi keseronokan dan kita boleh berkongsi kesedihan sebab kami juga ada food bank diletak di masjid-masjid dan mana-mana orang yang asnaf yang perlukan bantuan juga kita boleh beri bantuan. Nak ceritakan bahawa masjid dan surau adalah pusat perpaduan ummah. Datuk, bagaimana penganjuran acara pada hari ini dapat mendukung aspirasi Malaysia Madani seperti yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk? Alhamdulillah, hari ini saja lebih 20,000 pengunjung datang, pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang. Maksudnya bukan hanya orang yang selalu berjemaah di masjid. Dan kita lihat bahawa kita melaksanakan pelan transformasi Al-Falah di bawah Yang Menteri, di Jabatan Menteri bagi menjayakan dasar Malaysia Madani di mana di situ adanya kesepaduan dan kesepakatan bagaimana kita nak menjadikan masjid dan surau, bagaimana masjid dan surau ini menyantuni masyarakat berbagai kaum khususnya orang Islam untuk kita mengukuhkan persaudaraan dan mengukuhkan perpaduan. Sebab itulah kita ingin hidup dalam suasana yang bersatu padu, unity in diversity, bersatu dalam kepelbagaian, unity in harmony. Kita bersatu dalam keharmonian. Mudah-mudahan masjid dan surau menjadi tempat yang tidak ditakuti oleh semua golongan sebab kami bersedia untuk membantu. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersiaran dengan kami tengah hari ini dan semoga acara seperti ini akan diteruskan dan untuk itu saja perkongsian dari Dataran Merdeka. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan. Baik, terima kasih Mimi. Umat Islam negara ini diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan visa pelancong dan visa umrah bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC memaklumkan peringatan tersebut diwar-warkan bagi memastikan tiada jemaah umrah yang mengambil kesempatan untuk tinggal lebih masa sehingga masuk ke musim haji. MOTAC dalam satu kenyataan turut mengingatkan syarikat pengendali umrah dan jemaah supaya menyelesaikan ibadah umrah sebelum sesi musim haji bermula. Mereka perlu akur dengan peraturan semasa yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
Motek prihatin terhadap kepentingan dan keselamatan jemaah umrah serta berusaha menghalang berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Selain itu, hubungan baik yang telah terjalin antara kerajaan Malaysia dan Arab Saudi juga perlu dijaga. Tegas Motek adalah menjadi satu kesalahan di bawah peraturan kerajaan Arab Saudi iaitu menunaikan ibadah haji tanpa mempunyai permit yang sah. Kerajaan negara itu hanya mengiktiraf permit haji yang dikeluarkan oleh institusi bertauliah bagi setiap negara seperti Lembaga Tabung Haji TH. Tidakkan boleh diambil kepada syarikat pengendali umrah sekiranya mereka melanggar peraturan tersebut. Musim haji dijangka bermula minggu ke-3 Jun tahun ini. Utamakan pengalaman dan pandangan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam pembelian aset pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara tersebut penting kerana anggota ATM yang mengetahui keperluan dan bakal mengendalikan aset tersebut. Jelas Datuk Seri Muhammad, untuk tujuan itu satu sesi libat urus akan diadakan bersama anggota ATM. Kita mesti dengar apa kehendak yang menggunakan aset tersebut. Jangan syok sendiri. Jangan tingkat 5 buat pandai-pandai, orang kat Port Dickson, orang kat Melaka tak nak pakai. Sudahnya nanti benda yang kita beli tidak dapat menepati kehendak user. Beliau berucap pada majlis sambutan Aidilfitri Kem 1 Brigade di Seremban. Lebih 700 warga pertahanan hadir ke majlis tersebut. Turut disantuni 50 daripada kalangan anggota dan ahli keluarga yang sakit menerima sumbangan daripada Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerajaan Negeri Sembilan sedia membekalkan air mentah kepada mana-mana negeri yang berdepan masalah kekurangan bekalan air mentah. Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, bagaimanapun sehingga kini pihaknya tidak menerima sebarang permohonan bagi pembelian air mentah. Jelas beliau, paras air di 7 empangan sedia ada melebihi 94%, dijangka dapat bertahan sehingga tempoh 4 bulan. Kalau boleh, gunakanlah air-air yang telah kumpulkan air-air yang telah digunakan itu untuk tujuan tersebut, untuk siram ke pokok-pokok ataupun basuh lantai ataupun longkang. Ini sekarang mereka gunakan air yang terus daripada pili sebab bil air dia rendah. Jadi kita harap ini dapat diberi perhatian dalam cuaca panas ni supaya dapat mengurangkan sedikit penggunaan dengan berhati-hati. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis penyampaian geran jawatankuasa pengurusan kampung orang asli di Seremban. Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk menggunakan air secara berhemah. Kerajaan Negeri Selangor telah mengenal pasti 10 tapak tanah untuk proses pertukaran tanah bagi membiayai kos pembangunan Kompleks Sukan Shah Alam KSSA. Proses pembangunan dijangka bermula tahun ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata lokasi tanah berkenaan antaranya di Hulu Selangor dan Pelabuhan Kelang. InsyaAllah kita akan ni sebab kita tak akan ganti sekaligus. Kita akan tengok by progress. Kalau progress dia sampai certain numbers dan kita surrender certain tanah dan sebagainya. Kita dah tawarkan, kita sedang tunggu finalize sikit. Kita juga fight daripada segi value. Kita tak naklah serahkan mereka tentukan value. Sebab pegawai kita juga akan estimate value tu. Kalau tak, dia takut meroket harga dia dan juga sebagainya. Kita nak ada fair. Beliau bercakap kepada media selepas majlis perasmian Pusat Smart Desa Balai Raya Kampung Sungai Air Tawar Sabak Bernam malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amiruddin turut mengumumkan kerajaan negeri menerima peruntukan tambahan RM2 juta daripada Kerajaan Persekutuan bagi membaik pulih jalan kampung di kawasan kebun dan ladang-ladang. Jelas beliau, peruntukan diterima daripada Kementerian Luar Bandar. Antara lokasi yang dikenal pasti bagi baik pulih jalan adalah di Sabak Bernam. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Rumah Terbuka Jelajah Kita Selangor Aidilfitri di dataran Tanah Lesen Parit Baru Sabak Bernam malam tadi.
Cubaan lelaki warga Thailand menyeludup diesel subsidi gagal apabila suspek ditahan menerusi sekatan jalan raya di Durian Burong. Pengarah Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kedah, Effendi Rajini Khan memaklumkan terdapat tangki yang diubah suai dalam kenderaan bernombor pendaftaran Thailand tersebut. Kes diserahkan kepada pasukan Resik Company D Batalion 1 Bukit Kayu Hitam. 150 liter diesel yang cuba diseleweng dianggar bernilai RM323. Nilai rampasan keseluruhan kira-kira RM40,000. Suspek ditahan di lokap IPD Jitra sementara menunggu proses reman. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokol pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokol dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Bertemu kembali. Kadar jangka pendek diunjur kekal stabil minggu depan berikutan operasi Bank Negara Malaysia BNM untuk menyerap lebihan mudah tunai dalam sistem keuangan. Bagi minggu yang baru berakhir, Bank Pusat itu menjalankan operasi harian bagi mengurangkan lebihan dana daripada sistem keuangan dengan menjalankan tender pasaran wang konvensional, tender repo berbalik, tender khad dan tender program murabahah komoditi. Jumlah lebihan mudah tunai dalam sistem konvensional bagi minggu ini merosot kepada RM42.81 bilion daripada RM46.0 bilion pada minggu sebelumnya. Manakala dalam sistem Islam berkurangan kepada RM16.91 bilion daripada RM20.19 bilion sebelum ini. Kadar semalaman Islam Malaysia Mayur-Ai berada pada 2.96% pada 11 Mei 2023. Imbangan akaun semasa CAB Malaysia terus mencatat lebihan pada nilai RM4.3 bilion daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama 2023. Jumlah itu dilihat sebagai penurunan sebanyak RM27.5 bilion daripada KDNK bagi suku sebelumnya. Melalui kenyataan, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin memaklumkan lebihan CAB pada suku ini disokong terutamanya oleh ekspor bersih barangan. Akaun barangan mencatat ekspor bersih RM39.9 bilion pada suku pertama 2023, susut sebanyak 30.9% suku ke suku. Dalam pada itu, akaun keuangan mencatat aliran keluar bersih berjumlah RM2.4 bilion berbanding RM1.1 bilion pada suku sebelumnya. Ini terutamanya disumbang oleh aliran keluar pelaburan portfolio dan derivatif keuangan. India mengimport lebih 1.5 juta tan minyak sawit dari Malaysia sejak 6 bulan lalu dan hampir 1.3 juta tan daripada keseluruhan adalah minyak sawit mentah MSM. Menurut data Persatuan Pengekstrak Pelarut India, negara itu mengimport sebanyak 175,384 tan minyak sawit dari Malaysia pada April lalu. Manakala import keseluruhan minyak boleh dimakan di India dalam tempoh November hingga April melebihi 8 juta tan termasuk 4.9 juta tan minyak sawit. Malaysia merupakan pembekal kedua terbesar minyak makanan ke India dalam tempoh 6 bulan selepas Indonesia iaitu sumber utama bekalannya.
Angka korban akibat serangan udara Israel di Semenanjung Gaza melonjak kepada 28 orang. Serangan pada hari ketiga berturut-turut terhadap roket yang dilancarkan ke wilayah rejim juga mengakibatkan 93 individu cedera. Tentera Israel mendakwa membunuh pemimpin kanan ke-6 pejuang jihad Islam Palestin, Iyad Al-Hassani. Iyad mengetuai operasi selepas beberapa komander pejuang kumpulan berkenaan terbunuh pada Selasa lalu. Serangan pada Jumaat mengorbankan seorang lagi mangsa disusuli serangan roket yang dilancarkan dari Gaza dengan beberapa daripadanya mengenai kawasan berhampiran Baitul Maqdis. Kumpulan bersenjata di Palestin dan Israel saling berbalas serangan susulan kematian 3 pemimpin kanan jihad Islam dalam serangan udara mengejut pada Selasa di Semenanjung Gaza. Konflik berterusan di Sudan menyaksikan 450,000 kanak-kanak menjadi pelarian. UNICEF mendedahkan 82,000 kanak-kanak melarikan diri ke negara jiran manakala lebih 360,000 hilang tempat tinggal. Pertempuran antara SAF dan RSF sejak sebulan lalu turut menyebabkan kanak-kanak mengalami peristiwa sangat traumatik, termasuk dihalau dari rumah bagi mencari keselamatan relatif. Kedatangan musim hujan menjadi ancaman terbaru hingga boleh meningkatkan risiko penyakit. Dianggar lebih 550 nyawa terkorban dan ribuan cedera dalam pertempuran bermula 15 April lepas. Kira-kira 164,000 individu mencari pelindungan di Republik Afrika Tengah, Chad, Mesir, Ethiopia, Libya dan Sudan Selatan. Dalam perkembangan sama, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menyambut baik perjanjian antara pihak bertelagah di Sudan yang membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan secara selamat. Guterres berharap deklarasi itu akan dapat memastikan operasi bantuan dapat ditingkatkan dengan pantas dan selamat untuk memenuhi keperluan berjuta-juta orang di Sudan. Beliau turut mengulangi gesaan untuk genjatan senjata secepat mungkin dan meningkatkan perbincangan untuk menamatkan permusuhan secara berkekalan. Selepas seminggu rundingan diadakan di Jeddah, Arab Saudi, Angkatan Tentera Sudan dan Pasukan Separa Tentera Rapid Support Forces RSF menandatangani deklarasi komitmen untuk melindungi rakyat Sudan. 3 kes jangkitan virus Zika dikesan di Singapura dan semua kes tempatan itu membabitkan mereka yang tinggal atau bekerja di Kovan Huanggang. Kementerian Kesihatan dan Agensi Alam Sekitar Kebangsaan Republik itu menyatakan 2 orang berada di rumah dan semakin pulih. Seorang lagi masih dirawat di hospital dan stabil. Tiada yang hamil dijangkiti. Zika, penyakit bawaan nyamuk ini boleh merencatkan perkembangan otak janin dan mengakibatkan bayi dilahirkan dengan kepala kecil. Perkembangan Sukan SEA 2023. Setakat ini, kontingen Malaysia telah mengumpul 28 pingat emas dengan terbaru taekwondo menghadiahkan 2 emas. 2 emas tersebut diraih menerusi acara POMSE individu, wanita dan berpasukan campuran pada semalam. Nur Humairah Abdul Karim melakar kejutan apabila memenangi POMSE individu wanita, manakala pingat emas kedua hadir menerusi kakaknya Nur Hidayah bersama gandingan Jason Lu dalam acara POMSE berpasukan campuran. Dalam acara yang berlangsung di Pusat Konvensyen Chang Roy, Vanguard, Nur Humairah memungut 7.430 mata mengatasi pencabar dari Singapura Diana Akidah Muhammad Dian Kudairi yang meraih 7.260 mata. Pingat gangsa pula menjadi milik atlet Kemboja Mangkanitida ketiga yang mencatat 7.090 mata. Perasaan rasa bersyukur sebab saya memang tak target untuk individu perempuan. Saya memang target untuk female team. Tapi terlepas sikit tadi 0.02, tapi alhamdulillah lah ada rezeki dekat individu perempuan.
Selang beberapa minit kemudian, Nurul Hidayah dan gandingannya Jason Lu menyumbang emas kedua dalam acara Pomsei berpasukan campuran selepas mengatasi Vietnam dengan perbezaan 0.01 mata. Pemenang pingat gangsa 100 meter lelaki Sukan C 2023 Muhammad Haikal Hanafi menggesa orang ramai agar tidak membandingkan dia dan Khairul Hafiz Jantan dengan jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Muhammad Haikal mengingatkan diri sendiri dan Khairul Hafiz untuk tidak mempedulikan pandangan orang ramai terhadap kemampuan mereka di atas track kerana setiap atlet mempunyai kelebihan dan prestasi masing-masing. Semalam Muhammad Haikal merangkul gangsa dengan catatan 10.443 saat bagi mengetepikan Khairul Hafiz yang merekodkan masa 10.448 saat di tangga keempat pada hari terakhir olahraga pada Tamasya Dwi Tahunan kali ini. Pelari Thailand Soraot Dambang dinobatkan sebagai Raja Pecut Baharu Asia Tenggara dengan catatan 10.37 saat dan hanya dibezakan dengan 0.02 saat untuk mengatasi McBrien Lewis dari Singapura yang merekodkan 10.39 saat bagi pingat perak. Bagi Muhammad Haikal, beliau akui telah memberikan persembahan terbaik pada saingan akhir 100 meter semalam biarpun berdepan cabaran sengit. 100 meter final ni macam-macam boleh berlaku. Kita pun tak tahu siapa akan menang. So, final tadi kami dah buat yang terbaik lah. Kami dah tunjukkan kepada rakyat Malaysia yang kami dah buat sehabis baik dan saya harap Malaysia boleh terimalah dengan sumbangan pingat gangsa daripada kami ni. Bukan senang nak menang walaupun dapat nombor 3 bagi kita orang. Memang susah, memang fight. Sementara itu, dalam saingan 100 meter wanita menyaksikan dua wakil negara Zaidatul Husnia Zulkifli dan Nur Aisyah Rofina Aling tidak meraih sebarang pingat. Zaidatul dan Nurul Aisyah menamatkan saingan akhir acara tersebut di tempat keempat dan ketujuh. Zaidatul mencatat 11.83 saat manakala Nur Aisyah pula merekodkan 12.12 saat. Pingat emas acara tersebut diraih wakil Singapura manakala perak menjadi milik peserta Thailand dan atlet Vietnam meraih gangsa. Anda nak tengok pemain bowling baca berita? Saksikan saya Syara Taufifah dalam Stadium RTM pada 13 dan 14 Mei ini. Baik, berita tengah hari berakhir di sini dan jangan lupa beramai-ramai ke Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Dewan Al-Mutafi Billah Shah, Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza, Kuala Terengganu malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.